العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis ke-8. Anin Nu'man bin Bishr radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Mathalul qa'imi 'ala hududillahi wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safinah fa asaba ba'dhuhum a'laha wa ba'dhuhum asfalaha fakana allazi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru 'ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhazu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Rawahu Bukhari. Bab hal yaqra' fil qismah wal istiham. Sayyidina Nu'man bin Bishr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melanggari perintah Allah adalah seumpama orang-orang yang menaiki sebuah kapal yang besar yang telah menetapkan tempat mereka secara undian. Sebahagian orang dapat tempat di dek atas dan sebahagian lagi di bahagian bawah. Apabila orang-orang yang di bawah itu memerlukan air, mereka akan pergi ke atas, lalu berjalan di celah-celah orang yang berada di atas. Orang-orang yang di bawah itu berfikir, jika kita melubangi sebahagian kita, yakni bahagian bawah ini, supaya kita tidak perlu pergi ke atas, sebaliknya dapat mengambil air terus dari lubang itu, dan kita tidak akan menyusahkan orang yang di atas, maka alangkah baiknya sekiranya orang-orang yang di atas membiarkan orang-orang yang di bawah dengan keadaan mereka itu dan tidak mencegah mereka daripada berpendapat sedemikian, dan mereka membuat lubang itu, maka mereka kesemuanya akan karam. Jika orang-orang yang di atas itu memegang tangan-tangan orang yang di bawah, yakni menahan mereka daripada melubangi bahagian mereka, maka mereka sendiri serta semua penumpang yang lain akan selamat. Riwayat Bukhari. Keterangan dalam hadis ini, dunia telah diumpamakan seperti sebuah kapal yang semua penumpangnya pasti saling terkesan dengan kesalahan penumpang yang lain. Penduduk seluruh dunia adalah seumpama satu kaum yang menumpang di atas sebuah kapal. Dalam kapal itu ada orang yang taat dan ada juga orang yang tidak taat. Jika keadaan tidak taat berleluasa, maka bukan sekadar orang-orang yang melakukan penderhakaan itu sahaja yang akan mendapat kesannya,
bahkan seluruh kaum di seluruh dunia turut mendapat kesannya. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan kehidupan insan daripada kemusnahan, maka sangat penting untuk mencegah penderhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak dilakukan demikian, maka mungkin seluruh insaniah akan terperangkap dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang agak panjang, hadis yang diletakkan di bawah tajuk dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis daripada Nu'man bin Bishir, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Nabi membawakan satu perumpamaan. Nabi bawakan satu perumpamaan di antara golongan orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga golongan yang tak taat kepada perintah Allah. Jadi Nabi bawakan satu contoh seperti mereka ini semua berada dalam sebuah kapal yang besar. Yang mana kapal yang besar itu masuk, dan kapal tu masing-masing ada tiket masing-masing, dan tiket tu ada seat lah. Dah undi, ada yang duduk atas, ada yang duduk bawah. Maka orang yang duduk bawah ni bila dia perlukan air, dia kena naik ke atas. Naik ke atas lalu agak sempit, deck itu, naik tangga, turun, naik. Jadi dia berfikir, kalaulah bagus, dia kata tebuk je kat bawah ni. Kan? Tebuk kat bawah ni, maka senang dia untuk dapat air. Macam ni labu lah, cerita tikus yang tebuk labu tu kan. Jadi kalau orang di atas membiarkan orang yang di bawah tu menebuk kapal itu, maka semua mereka akan karam. Kalau dalam Quran ini di spirit daripada hadis ni. Hadis ni letakkan di bawah tajuk dakwah dan tabligh. Jadi betapa pentingnya kita hidup ni. Kita hidup bukan kita je. Kita hidup ni bermasyarakat. Ada jiran, ada adik-beradik, anak beranak, ada ahli qaryah, yang mana kita kena saling melihat di antara satu sama lain. Saling membantu. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wala tahsabanna allazina qutilu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ada ayat yang menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha hasyadidul iqab. Wattaqu, hendaklah kamu takut bahawa fitnah Allah itu dia tidak kena. Fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Fitnah Allah tu dia tak kena pada orang yang buat zalim saja, orang yang buat salah saja. Maksudnya kalau Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala nak datangkan satu musibah, dia bukan kena pada orang yang jahat aja. Contohnya tuan-tuan, kita dah datang solat subuh ni rasa macam baik, okey kan? Rasa macam ahli syurga sikit kan pagi ni, awal-awal pagi Jumaat ni datang kan. Jadi rasa macam orang lain tu tengok balik tak bangun lagi kan. Jadi kita tak boleh rasa kita selamat. Jadi kita tengok jiran, anak beranak kita mana yang tak bangun tu, kita ambil tindakan. Dan kalau Allah SWT nak turunkan sesuatu ujian, sesuatu bala, dia tak kena pada orang yang jahat aja, dia akan kena seluruh sekali. Jadi itu pentingnya peranan dakwah. Kita mendakwah anak beranak kita, adik-beradik kita, jiran taulan, kita akan ambil tindakan secara umum. Dan ini dia memberi kesan. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata kalau kita ni berkawan dengan orang penjual minyak wangi, maka kita akan dapat bau wangi dia. Kalau kita berkawan dengan orang yang pengimpal besi, tukang besi, maka bau habuk besi itu akan melekat dengan kita. Jadi kita kena pastikan, insya-Allah tuan-tuan, jiran, rakan, taulan, orang depan rumah kita, belakang kanan kiri, semuanya beriman dengan Allah, faham tentang agama Allah ni, datang solat berjemaah, buat amal-amal yang baik. InsyaAllah itu spirit daripada hadis ini. InsyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Terima kasih pada yang ingatkan. Takbir dia terlupa. Dah berumur ni dia terlupa lah. Bagus. Alhamdulillah. Dia kalau Arab, kalau kita lupa, biasa kalau negara Arab kan, kalau kita semayang tengah sohor, dia akan buat tanda gini. Katakan kalau kita tengah semayang, contohnya kita semayang sunat. Kata semayang sunat, orang nak semayang wajib kan. Dia masuk, dia nak semayang wajib. Kita tengah semayang sunat, contoh kita masuk masjid, kita semayang tahiyatul masjid, tiba ada orang lain masuk Arab.
Orang lain masuk lah, dia nak jadikan kita imam. Kita ni tak nak jadi imam sebab kita tak sembahyang wajib lagi. Kita nak sembahyang dengan dia sekali kan. Jadi biasa Arab dia akan buat gini. Tengah rukuk tu dia buat gini. Panggil Arab lah. Gini maksudnya istana. Maksud itu tunggu nanti dulu. Jangan masuk dulu. Kejap kita sembahyang sama-sama. Itu panggil Arab lah kan. Ingat masa tegur. Tengok gini. Istana. Tunggu dulu. Dia kata. Arab punya style. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab dia biasa. Dia kata. Kejap. Dia kata kejap. Itu tanda gitu. Dia rasa istana nanti dulu. Dia tanda dia gitu. Jeliah dia tak pulang Arab je. Kan? Biasa gitu. Kejap. Tengah semayang pun dia keluar tanda. Cakap tak boleh kan? Letak tangan gitu. Tengah rokok lah. Tengah rokok lah tanda gitu. Punya geli perut ni tengok panggil Arab. InsyaAllah tuan-tuan boleh kita fahami hadis ni. Amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Illa allazina amanu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.